Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Dr. Abu Zarim Selamat selaku pensyarah bagi khusus Mahayatan Etika dan Peradaban serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami, kumpulan 9, akan membentangkan tentang tugasan berkumpulan yang pertama, iaitu poster infografi yang bertajuk Kontrak Sosial Teras Perpakatan Kaum. Berikut merupakan poster infografi yang telah dihasilkan oleh ahli kumpulan kami. Tajuk poster kami ialah Kontrak Sosial Teras Pemuafakatan Kaum. Kontrak sosial membawa maksud individu-individu yang bebas menyerahkan haknya untuk memerintah diri sendiri kepada satu institusi bersama yang berkuasa dan berdaulat. Manakala kontrak sosial bagi negara Malaysia ialah satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum mereka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin daripada kaum Melayu, Cina dan India. Baiklah, saya teruskan dengan kesan-kesan pembentukan kontrak sosial. Yang pertama, hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera terpelihara. Kaum Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak diberikan perlindungan kepada tanah-tanah resort yang dikenali sebagai tanah simpanan Melayu yang mana tidak boleh ditukar milik sewenang-wenangnya atau diselenggara oleh orang yang bukan Melayu. Selain itu, kaum Melayu serta Bumi Putera boleh memegang jawatan dalam kerajaan dan mendapat bantuan pendidikan seperti beasiswa dan juga dibolehkan memiliki lesen untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. Yang kedua, kedaulatan Raja-Raja Melayu terpelihara. Sistem raja berperlembagaan atau maksud lainnya sistem raja yang mengikut perlembagaan yang mana YDPA bertindak mengikut nasihat jemaah-jemaah menteri. Melalui perlembagaan itu, YDPA merupakan pemerintah yang mempunyai bidang kuasa yang besar dalam pemerintahan dan bagi raja serta sultan merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing kecuali yang di-Pertua Negeri. Yang ketiga, agama Islam sebagai agama persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai. Seterusnya, negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan, ketua agama Islam bagi negeri-negeri tersebut ialah raja atau sultan. Namun bagi negeri yang diterajui oleh yang di-Pertua Negeri, YDPA akan bertindak sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri berkenaan. Yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau erti kata lain bahasa rasmi negara, yang mana bahasa Melayu digunakan dalam segala jenis urusan pentadbiran dan juga dalam acara-acara rasmi di dalam negara. Seterusnya, kaum Cina dan India mendapat kewarganegaraan. Melalui persetujuan kontrak tersebut telah menjadikan kaum Cina dan India sebagai warga negara melalui perkara 14 hingga 18 yang merujuk kepada pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang bukan Melayu. Namun masyarakat Cina dan India haruslah memperakui dan mengiktiraf hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Dan berikutnya, kemerdekaan berjaya dicapai. Seperti yang kita sedia maklum, kontrak sosial merupakan satu persetujuan bersama antara Melayu, Cina dan India ketika mahu mencapai kemerdekaan. Hasil daripada persetujuan tersebut, kita telah berjaya mencapai kemerdekaan melalui jalan demokrasi. Apabila kemerdekaan berjaya dicapai, rakyat memahami hak-hak kaum masing-masing, menghormati dan tidak membuat rusuhan berkenaan dengan kontrak sosial tersebut. Akhirnya, perpaduan kaum serta kehidupan masyarakat majmuk dan aman damai juga boleh terlaksana. Baiklah, kita akan melihat kepada bahagian pengenalan. Daripada tajuk kajian ini, dapat kita kongsikan iaitu tugasan berkumpulan ini adalah bertajuk Kontrak Sosial Teras Perpakatan Kaum. Ahli kumpulan berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik walaupun berbagai kesukaran dihadapi pada awalnya. Maklumat-maklumat yang tepat berserta hasil kerja yang baik amatlah penting bagi memastikan semua pihak memperoleh manfaat daripada hasil tugasan yang telah diberikan. Ahli kumpulan memanfaatkan penggunaan internet di mana kami bekerja secara atas talian. Kami memanfaatkan penggunaan internet seperti penggunaan gadget dan pelbagai aplikasi lain. Okey, kita akan melihat kepada apakah itu kontrak sosial. Kontrak sosial atau nama lainnya
Melalui kajian kami, iaitu nama lain adalah Perlembagaan Persekutuan, di mana ia dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Konteks sosial digubal oleh Suruhanjaya Red berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti politik dan pertubuhan yang ada di Tanah Melayu. Sumber segala penggunaan yang wujud dalam negara dan dikanonkan tetapi boleh dibinda. Kontrak sosial ini terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara, di mana kontrak sosial ini menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik di negara kita. Kontrak sosial juga menjamin hak rakyat untuk hidup sebagai seorang warga negara secara aman dan harmoni. Seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 yang melanda negara pada tahun 2020 telah banyak mengubah lanskap kehidupan, termasuklah lanskap pendidikan. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19, pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bebas dijalankan secara bersemuka tanpa sebarang masalah. Namun setelah berlakunya wabak ini, kesemuanya berubah secara drastik, di mana PDP hanya boleh dijalankan secara atas talian. Dan aplikasi yang sering digunakan ialah Google Meet, Zoom, Telegram dan juga WhatsApp. Oleh itu, perkara ini sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada ahli kumpulan kami, dan antara masalah utamanya ialah cabaran untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Antara cabaran yang dihadapi oleh ahli kumpulan 9 dalam menyiapkan tugasan poster infografik ini adalah yang pertama, perbincangan yang terhad dan tidak menyeluruh. Hal ini kerana kami hanya berbincang melalui WhatsApp dan juga Google Meet semata-mata. Perkara ini telah menyukarkan kami untuk berkongsi lebih banyak idea-idea yang baru. Untuk cabaran kedua, kami juga mengalami masalah mencari bahan rujukan tambahan yang berkaitan dengan tajuk tugasan. Dan semasa menyiapkan tugasan ini, kami menghadapi sedikit perselisihan pendapat antara ahli kumpulan berkaitan dengan idea yang dilontarkan. Dan untuk cabaran keempat, kami juga mengalami kekangan dalam aspek pembahagian masa. Manakala untuk cabaran kelima, ada di antara kami yang kurang berkemahiran dalam menyunting poster. Jadi untuk menyelesaikan cabaran yang kelima ini, kami telah bersetuju untuk memberikan tugasan ini kepada ahli yang lebih mahir dalam menyunting poster. Manakala ahli yang lain pula telah dibahagikan tugas untuk menyiapkan bahagian tugasan yang lain. Dalam perkara ini, tidak wujud lagi perbalahan antara ahli kumpulan kerana kesemuanya mempunyai tugas masing-masing yang perlu disiapkan. Meskipun banyak cabaran yang telah dihadapi oleh ahli kumpulan kami semasa menyiapkan tugasan ini, namun berkat usaha, kerjasama, sikap tolak ansur dan rasa tanggungjawab dalam diri kami ini telah berjaya menyelesaikan kesemua cabaran tersebut dengan jayanya. Malah, cabaran-cabaran tersebut telah menjadi satu pengalaman baru kepada semua ahli kumpulan kami. Kelebihan tidak dinafikan setiap kerja kumpulan pasti akan ada cabaran yang perlu dihadapi. Namun begitu, kami mampu memperoleh kebaikan dan kelebihan semasa menjalankan tugasan ini. Antara kelebihan yang kami perolehi termasuklah kumpulan kami berjaya untuk bekerjasama dengan baik dengan mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan efektif. Sebagai contoh, ketua kumpulan sangat menjalankan tanggungjawab dengan baik dengan membahagikan bahagian tugasan masing-masing dengan begitu baik, serta kumpulan kami mampu berkomunikasi secara dua hala dengan baik walaupun hanya melalui medium atas talian seperti aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Seterusnya, kami dapat menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada kerana melalui tugasan ini kami mengkaji dan menghayati tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk tugasan kumpulan kami dan dapat menggarap ilmu dengan membaca poster infografik yang kumpulan kami hasilkan. Kami juga turut saling bertukar buah fikiran serta pendapat di samping melakukan tugasan yang akhirnya dapat membantu perkembangan minda sihat kami. Selanjutnya, kreativiti kumpulan kami dapat diasah serta bakat terpendam kumpulan kami dapat diperlihatkan dengan adanya pembuatan poster infografik ini yang sangat menarik yang sudah semestinya memerlukan kreativiti yang bagus. Di samping itu, pengurusan masa yang baik serta perancangan masa yang teratur juga dapat kami perolehi hasil daripada kerjasama penghasilan poster infografik ini. Akhir kalam, hubungan silaturahim yang baik juga dapat terjalin di antara kami dengan adanya tugasan yang membina seperti ini. Melalui kajian ini, terdapat banyak manfaat dan ilmu-ilmu baharu yang telah kami perolehi. Jadi, seperti mana yang kita tahu, Malaysia terkenal dengan negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Penyatuan kaum-kaum ini berpunca daripada peristiwa kemerdekaan di mana Malaysia membuktikan bahawa masyarakatnya boleh bersatu walaupun berbilang kaum. Oleh itu, bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian Malaysia hingga ke hari ini, terdapat
itu, kontrak sosial telah dibina dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 sebagai satu teras permuafakatan kaum. Kontrak sosial ini adalah amat penting kerana ia merupakan satu persetujuan atau persepakatan antara kaum Melayu dan bukan Melayu untuk memelihara hak kepentingan masing-masing. Oleh yang demikian, setiap kaum perlu memahami apa itu kontrak sosial bagi mengelakkan pertikaian isu perkauman. Di dalam kontrak sosial, setiap kaum memperolehi hak masing-masing. Sebagai contoh, kaum Melayu mendapat hak keistimewaan, agama Islam diangkat sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, tanah rizab Melayu dan lain-lain. Manakala kaum lain pula mendapat hak untuk mengamalkan adat resam, mengekalkan bahasa asli mereka dan menganut agama masing-masing. Selain itu, kaum lain juga mendapat hak terpenting iaitu hak kewarganegaraan untuk berkongsi hidup sebagai rakyat Malaysia. Di samping itu, kontrak sosial juga merupakan satu persetujuan kesemua kaum untuk diketuai oleh satu raja berbangsa Melayu yang sama secara adil dan saksama. Kelebihan kontrak sosial ini telah menstrukturkan Malaysia sebagai negara majmuk. Masyarakat dapat menjalani kehidupan secara aman dan menerima hak asasi seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan dan lain-lain. Setiap kaum juga bahagia dan bebas menjalani perayaan masing-masing. Malah masyarakat Malaysia kini boleh hidup bermuafakat tanpa mengira kaum. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita peroleh melalui hasil kajian ini adalah kita dapat melihat bahawa pentingnya kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang berbelah agama, bangsa dan juga budaya menghayati segala perkara yang terkandung di dalam kontrak sosial. Keamanan dan kesejahteraan hidup seluruh warga negara yang ada di negara kita dapat dipelihara dengan baik sekiranya semua masyarakat menghayati apakah yang terkandung dalam kontrak sosial tersebut. Hal ini dapat membuktikan kebenaran pada tajuk kajian kami iaitu kontrak sosial teras pemuafakatan kaum. Itu sahaja perkongsian yang dapat kami kongsikan kepada anda semua melalui tugasan buku pelan pertama iaitu poster infografi. Semoga maklumat yang disampaikan dapat jadikan manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.